Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baiklah, kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita seperti biasa dalam subjek sejarah tingkatan 4 dan pada kali ini kita akan melihat 10.4 iaitu kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Jadi sebelum kita mulakan, kita akan lihat terlebih dahulu apakah standard pembelajaran yang perlu dicapai selepas kita mempelajari subtopik ini. Baik, ini adalah standard pembelajaran untuk 10.4 iaitu pelajar boleh menganalisis kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Apakah kesan kemerdekaan terhadap negara kita? Kemerdekaan yang diperolehi memberikan kesan terhadap negara kita, terutamanya pada peringkat awal kemerdekaan. Jadi perkara ini dapat dilihat melalui penglibatan negara kita di dalam dan di luar negara. Sama ada dari sudut politik, ekonomi maupun sosial. Kita mulakan dengan sudut politik. Dari aspek politik, kesan kemerdekaan kita dapat dilihat pada peringkat negara dan juga antarabangsa. Kesan di dalam negara dapat dilihat melalui amalan raja berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen. Di samping itu, sistem perundangan dan pentadbiran tempatan menjadi lebih berkesan apabila negara mencapai kemerdekaan. Baik, kita mulakan dengan yang pertama dari segi pengamalan sistem raja berperlembagaan. Baik, setelah merdeka, negara kita mengamalkan konsep raja berperlembagaan di mana Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua utama negara dengan bidang kuasa tertentu. Seterusnya, untuk demokrasi berparlimen, dalam amalan sistem demokrasi berparlimen, rakyat mempunyai kuasa memilih kerajaan dan pemerintah melalui pilihan raya. Pelaksanaan pilihan raya memberi rakyat hak untuk bersuara dan memilih wakil untuk menentukan hala tuju masa depan dan kesejahteraan negara. Hasil kemerdekaan yang dicapai membolehkan parlimen berkuasa untuk menggubal undang-undang pada peringkat persekutuan. Pada peringkat negeri pula, Dewan Undangan Negeri berkuasa menggubal undang-undang. Hal ini menjadikan undang-undang lebih berkesan dan mampu memakmurkan negara. Kita teruskan kepada pentadbiran negara. Dari aspek pentadbiran negara, Tunku Abdul Rahman dilantik menjadi Perdana Menteri Tanah Melayu yang pertama. Beliau mengekalkan ahli kabinet yang ada dan membuat perubahan dengan melantik Datuk Abdul Razak Husin sebagai Timbalan Perdana Menteri. Buat kali pertama dalam sejarah Persekutuan Tanah Melayu mempunyai seorang menteri luar sebagai tanda kebebasan negara. Menjalankan dasar luar negara dan jawatan ini disandang oleh Tunku Abdul Rahman. Kita teruskan kepada yang keempat dalam aspek politik, iaitu cabaran kerajaan persekutuan. Apakah cabarannya? Adalah untuk menggantikan pegawai Eropah dengan rakyat tempatan, khususnya dalam bidang
profesional, pendidikan tinggi, keselamatan dan pertahanan. Okey, Tunku Abdul Rahman dan Datuk Abdul Razak Husin memberikan komitmen yang tinggi bagi melaksanakan penggantian ini secara berperingkat dan melantik rakyat tempatan dalam pelbagai bidang. Jadi inilah dia 4 aspek dalam sudut politik. Ya, pengamalan sistem raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen, pentadbiran negara dan juga cabaran kerajaan persekutuan. Okey. Baik, mari kita teruskan kepada peringkat antarabangsa pula. Sebagai negara yang mencapai kemerdekaan, negara kita mula memainkan peranan penting pada peringkat antarabangsa melalui PBB dan Commonwealth. Kita mulakan dengan yang pertama, iaitu dasar luar. Kerajaan memberikan perhatian melalui pengukuhan Kementerian Luar. Pada awal tahun 1957, kumpulan pertama pegawai dihantar ke Britain untuk mendapatkan latihan antara tokoh yang berperanan penting dalam usaha menentukan dasar luar negara, termasuklah Tan Sri Muhammad Ghazali Syafi'i dan Dr. Ismail Abdul Rahman yang pernah dilantik menjadi Menteri Luar. Okey, negara kita juga menjalinkan hubungan dengan negara luar seperti Indonesia, India, Australia, New Zealand, Mesir dan Jepun. Baik, itu dari segi dasar luar. Seterusnya kita lihat bagaimana pula yang kedua, iaitu menganggotai Commonwealth. Apabila Persekutuan Tanah Melayu merdeka, negara kita juga turut diterima dan menyertai pertubuhan Commonwealth. Okey. Pertubuhan ini bermanfaat untuk merapatkan hubungan sosioekonomi dengan negara ahli. Negara ahli itu maksudnya negara-negara Commonwealth yang lain juga. Okey. Commonwealth juga menjadi medan untuk negara kita mempamerkan komitmen terhadap isu yang dihadapi oleh negara-negara anggota yang lain. Baik, kita teruskan kepada yang ketiga, iaitu pertahanan negara. Sebelum merdeka, kita dilindungi melalui pembentukan kerjasama pertahanan Britain, Australia dan juga New Zealand. Tetapi selepas merdeka, Tunku Abdul Rahman ingin mengekalkan hubungan baik dengan Britain dan juga negara Commonwealth. Keadaan negara yang belum mempunyai kekuatan pertahanan, menyebabkan negara memerlukan bantuan Britain dengan memeterai perjanjian pertahanan yang dinamakan memeterai perjanjian pertahanan yang dinamakan Anglo-Malayan Defence Agreement atau juga singkatannya adalah AMDA pada tahun 1957. Baik, ini dari segi pertahanan. Seterusnya ialah penyertaan dalam blok sterling. Penyertaan ini bermaksud negara menggunakan pound sterling dalam urusan perdagangan antarabangsa. Kedudukan Persekutuan Tanah Melayu sebagai negara yang berpendapatan tinggi daripada hasil getah dan biji timah, memperkuat lagi kedudukan mata wang pound sterling. Alright. Penyertaan Persekutuan Tanah Melayu yang mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh dari segi sistem keutamaan tarif Commonwealth turut memperkukuh kedudukan ekonomi ahli-ahlinya. Jadi
Ini adalah kelebihan kita dalam menyertai blok sterling. Okey. Baik. Seterusnya ialah diiktiraf Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu PBB. Negara kita diterima menjadi ahli PBB dalam persidangannya pada 17 September 1957. Jadi negara kita merupakan anggota PBB ke-82. Bendera negara kita dikibarkan dalam satu upacara rasmi di Ibu Pejabat. Okey, PBB di New York. Okey, pada 15 Oktober 1957, di mana dengan menyertai PBB, negara kita turut menjunjung prinsip PBB, iaitu untuk melindungi hak asasi manusia. Baik, kita teruskan kepada misi pengaman PBB. Negara kita turut terlibat dalam misi pasukan pengaman PBB di Kongo, terlibat dalam pasukan pengaman. Pemilihan ini menggambarkan kepercayaan dan pengiktirafan tertinggi PBB kepada sebuah negara baharu untuk bersama-sama terlibat dalam pengurusan konflik antarabangsa. Okey. Jadi kita lihat ada gambar di bawah ini, Dr. Ismail Abdul Rahman bersama-sama dengan Mr. Dag Hammarskjöld, Setiausaha Agung PBB pada 14 Mac 1959. Ada info di sini, Commonwealth. Apa itu Commonwealth? Ialah pertubuhan sukarela yang dianggotai oleh negara merdeka, yang pernah dijajah oleh British. Semua negara-negara yang pernah dijajah oleh British dan telah merdeka boleh menyertai pertubuhan sukarela, Commonwealth. Jadi inilah dia berapa perkara, kalau boleh kita nomborkan di sini. Cikgu buat dekat tepi ni lah. Kita nomborkan di sini. Yang pertama ialah di peringkat antarabangsa tentang dasar luar. Yang kedua tentang menganggotai Commonwealth. Yang ketiga berkaitan dengan pertahanan negara. Yang keempat berkaitan dengan penyertaan dalam blok sterling. Seterusnya yang kelima, diiktiraf Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Dan yang keenam ialah misi pengaman PBB. Inilah dia 6 perkara dalam peringkat antarabangsa. Baik, kita teruskan kepada aspek ekonomi. Okey. Kesan terhadap aspek ekonomi. Selepas mencapai kemerdekaan, kerajaan melakukan pelbagai usaha untuk membangunkan negara. Jadi mari kita lihat usaha-usaha selepas kemerdekaan. Mungkin cikgu nomborkan terlebih dahulu. Yang pertama kita ada Rancangan Malaysia Pertama 1956 hingga 1960. Rancangan Malaya Pertama. Kemudian yang kedua kita ada Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, iaitu FELDA. Yang ketiga kita ada Institusi Kewangan Tempatan. Yang keempat Pembangunan Luar Bandar. Dan yang kelima kita ada Rancangan Buku Merah. Kita ada 5 aspek yang akan kita lihat dari sudut ekonomi, kesan terhadap ekonomi. Mari kita mulakan kepada yang pertama, iaitu Rancangan Malaya Pertama. Iaitu pada tahun, bermula tahun 56 sehingga tahun 60. Tahun 1956 sehingga tahun 1960. Rancangan ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan tumpuan pada sektor luar bandar.
Selain itu, kerajaan mempelbagaikan keluaran pertanian. Okey, supaya tidak hanya bergantung kepada pengeluaran getah semata-mata dan di samping dapat menambahkan peluang pekerjaan bagi mengurangkan kadar kemiskinan. Okey, mengurangkan kadar kemiskinan. Inilah dia rancangan Malaya pertama selepas merdeka. Kemudian yang kedua, kita akan melihat tentang Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan ataupun singkatannya ialah FELDA yang telah ditubuhkan pada tahun 1966 bertujuan untuk memajukan tanah baharu secara besar-besaran bagi pertanian dan pertempatan. Cikgu highlightkan pertanian dan juga penempatan semula masyarakat. Keluarga dari kawasan luar bandar dipindahkan ke rancangan tanah FELDA untuk menanam getah atau kelapa sawit, perumahan dan kemudahan asas. Okey, disediakan untuk peneroka. Okey, ini yang berkaitan dengan FELDA. Seterusnya kita pergi kepada yang ketiga dalam aspek ekonomi, iaitu institusi kewangan tempatan. Malay National Bank ataupun Bank Negara Bank Kebangsaan Melayu merupakan bank pertama. Okey, bank pertama khusus untuk orang Melayu yang ditubuhkan di Klang Street, Kuala Lumpur oleh Ma'aruf Zakaria. Bank Negara pula mula beroperasi pada 26 Julai 1956. Ini Bank Negara bagi menggalakkan kestabilan kewangan dengan menyediakan persekitaran yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. Selain itu, terdapat juga Kong Yik Bank yang ditubuhkan pada 1913 di Kuala Lumpur. Ini adalah bank yang lama sebelum daripada merdeka lagi. Baik, kita teruskan kepada yang keempat, iaitu pembangunan luar bandar. Kementerian Pembangunan Luar Bandar diwujudkan pada 17 November 1959 hasil penstrukturan pentadbiran yang bertanggungjawab untuk membangunkan infrastruktur sosial dan ekonomi luar bandar. Majlis Pembangunan Luar Bandar pula ditubuhkan pada peringkat negeri dan daerah bagi merancang dan menyelaraskan pelaksanaan projek pembangunan. Kerajaan memberikan keutamaan kepada penyediaan kemudahan asas untuk penduduk luar bandar. Baik, ini dari aspek pembangunan luar bandar. Kita teruskan kepada yang kelima dalam sudut ekonomi, iaitu tentang rancangan buku merah. Rancangan buku merah dilancarkan pada 25 Julai 1961 di mana mengandungi projek berkaitan dengan kemudahan asas seperti jalan kampung, jambatan, surau, bekalan air dan bekalan elektrik. Pemantauan dan maklum balas berdasarkan rekod yang terdapat. Rekod dalam buku merah ini diletakkan di dalam bilik gerakan kemajuan negara pada peringkat daerah, negeri dan pusat. Baik, jadi walaupun kerajaan berusaha membangunkan kawasan luar bandar, peruntukan yang tidak mencukupi, peruntukan yang tidak mencukupi adalah menjadi penghalang. Keadaan ini menyebabkan beberapa program pembangunan menghadapi masalah seperti
program pembinaan sekolah, pusat kesihatan serta penyediaan bekalan air dan elektrik di kawasan luar bandar. Ya, jadi perancangan dah ada, tetapi ada kekangan dari segi bajet, peruntukan kewangan. Jadi inilah yang menyebabkan beberapa program pembangunan menghadapi masalah, kemungkinan terbengkalai ataupun tidak dapat dilaksanakan. Baik, sedikit gambar di sini ialah berkaitan dengan Majlis Perasmian Bank Negara oleh Yang di-Pertuan Agong pada tahun 1959. Kita teruskan kepada aspek yang terakhir, iaitu dari segi sosial. Sejak mencapai kemerdekaan, kerajaan memberikan banyak tumpuan kepada pembangunan sosial seperti pendidikan, kedudukan bahasa Melayu, kesihatan dan juga kemudahan sosial. Jadi mari kita fokus satu persatu. Cikgu akan nomborkan lagi di sini, iaitu yang pertama kita ada fokus pada pendidikan, yang kedua penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka untuk bahasa Melayu, kemudian yang ketiga kita ada Jabatan Penerangan, yang keempat tentang kesihatan, dan yang kelima berkaitan dengan kemudahan asas. Baik, mari kita mulakan dengan pendidikan. Dari segi pendidikan merupakan wadah untuk membina sebuah bangsa bagi negara yang bersatu. Jadi kerajaan mengeluarkan Penyata Rahman Talib bagi mengkaji semula, mengkaji Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 yang lalu. Jadi penyata ini memberikan penekanan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah. Okey. Seterusnya dari segi penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka, kedudukan bahasa Melayu semakin kukuh apabila Fasal 1 Perkara 152 dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah menetapkan bahawa bahasa Melayu hendaklah dijadikan bahasa kebangsaan. Dengan itu, Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun DBP ditubuhkan pada 22 Jun 1956. Di Johor Bahru, Johor sebagai sebuah jabatan di bawah Kementerian Pelajaran. Baik, yang ketiga ialah berkaitan dengan Jabatan Penerangan. Penubuhan jabatan ini bertujuan menyampaikan maklumat tentang peristiwa sama ada di dalam maupun di luar negara. Hal ini selaras dengan fungsinya, iaitu sebagai lidah rasmi kerajaan untuk menerangkan kepada rakyat berkaitan dengan falsafah, dasar dan wawasan negara, terutamanya menjelang kemerdekaan pada tahun-tahun awal negara merdeka. Ini peranan Jabatan Penerangan. Seterusnya dari aspek kesihatan, pusat kesihatan dan hospital ditubuhkan untuk meningkatkan sosioekonomi penduduk di luar bandar. Ketika mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, negara mempunyai sebanyak 65 buah hospital. Kementerian Kesihatan memainkan peranan penting dalam pemulihan isu sosial serta pembangunan masyarakat demi kesejahteraan rakyat. Dan akhir sekali untuk aspek sosial ialah kemudahan asas, di mana penyediaan kemudahan asas dan infrastruktur kepada masyarakat juga diberikan perhatian oleh kerajaan pada awal kemerdekaan. Kemudahan bekalan air dan elektrik diutamakan demi keselesaan dan kesihatan penduduk. Kemudahan ini juga perlu membantu usaha
bertujuan untuk membantu usaha meningkatkan taraf hidup di samping merapatkan jurang antara penduduk luar bandar dengan penduduk di bandar. Jadi inilah dia 5 aspek dalam sosial. Baik, sebagai penutupnya, tempoh pengisian awal kemerdekaan merupakan tempoh penting. Pengisian awal kemerdekaan adalah tempoh penting dalam sejarah negara. Tempoh ini penting kerana apa? Kerana kerajaan pada masa ini perlu mempelajari dan mencari pengalaman yang boleh digunakan untuk membina sebuah negara yang makmur. Membina negara yang makmur. Oleh itu, sebagai warga negara, kita seharusnya bersyukur dengan nikmat kemerdekaan yang dicapai pada hari ini. Jadi nilai untuk warga negara, untuk kita semua ialah perlu bersyukur dengan nikmat kemerdekaan. Jadi jika kita lihat dalam gambar di sebelah kanan ini merupakan sebahagian penduduk yang menghadiri kelas yang dianjurkan oleh kerajaan untuk membangunkan sektor pendidikan awal kemerdekaan. Jadi jika kita lihat ini seperti sekolah orang dewasa kerana mungkin pada masa kini ada lagi yang buta huruf, yang mungkin tidak mengenal huruf, tidak boleh membaca. Jadi ini adalah langkah untuk menjadikan masyarakat berpendidikan. Ada kanak-kanak dan orang dewasa juga. Okey, baik, ini sahaja untuk subtopik 10.4 iaitu kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Kita menyentuh dari segi politik, dari segi peringkat antarabangsa, ekonomi dan juga sosial. Jadi cikgu harapkan standard pembelajaran untuk kali ini tercapai, di mana pelajar boleh membuat analisis kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.